Yang pertama ialah kerana mereka menganggap Nabi Allah Adam ini adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi atas dasar tersebut mereka memulia dan menghormati Nabi Allah Adam alaihi salam sebagai bapa kepada segala keturunan manusia. Apa kaitannya kemuliaan yang mereka berikan dan nisbahkan kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini kita sama-sama dapat ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada sebaik-baik tempat di rumah Allah, di masjid ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah jualah yang akan menempatkan kita juga pada sebaik-baik tempat di akhirat kelak di sisinya, insya-Allah. Terlebih dahulu ucapan terima kasih saya kepada saudara pengerusi majlis, seterusnya kepada pengerusi masjid, timbalan pengerusi, ahli-ahli jawatan kuasa dan mereka yang turut sama menjayakan program dan majlis kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah jualah yang akan membalas segala jasa baik, peluh dan keringat tuan-tuan setimpal dengan tugasan yang diberi dan diamanahkan, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, insya-Allah pada malam ini kita berada pada pusingan ataupun round yang kedua berkaitan dengan isu siapakah Yahudi. Dan semalam bagi yang mengikuti kuliah saya, kita dah bincangkan berkaitan dengan surah Al-Baqarah ayat 40, huraian dan penafsirannya yang ada kaitan dengan Bani Israel dan juga Yahudi. Dan insya-Allah pada malam ni secara lebih mendalam, secara lebih detail, kita nak kenal, kita nak faham terma-terma dan istilah-istilah yang sering diguna pakai dalam nak memahami tentang isu sama ada Bani Israel ataupun Yahudi. Sebagai contoh, bila kita menyebut Bani Israel ataupun kita menyebut Yahudi, kita faham dan kita kena terima bahawa kumpulan ataupun bangsa yang dinisbahkan dengan Bani Israel ataupun Yahudi ini memang mempunyai sejarah yang cukup panjang dalam lipatan sejarah.
Mereka adalah satu kaum, satu bangsa yang mana telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sama ada di dalam kitab-kitab ataupun wahyu-wahyu terdahulu, lebih-lebih lagi di dalam wahyu terakhir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam wahyunya yang bernama Al-Quran. Allah siap datangkan kepada kita term-term penggunaan dengan nama Bani Israel, term-term penggunaan dengan sebutan lafaz Yahudi itu sendiri dalam pelbagai ayat dan pelbagai surah. Dan Bani Israel itu sendiri awal kemunculannya dengan kelahiran seorang Nabi dan Rasul yang bernama Ya'qub alaihi salam. Inilah awal bermulanya sejarah Israel dan segala keturunannya yang kita kenali sebagai Bani Israel. Walau bagaimanapun secara muqaddimah dan permulaan, saya nak beritahu dan jelaskan kepada tuan-tuan bahawa bangsa ataupun Bani Israel ini adalah satu bangsa yang sememangnya beriman kepada Tuhan yang Maha Satu, dan mereka mengikuti syariat ataupun wahyu yang diterima oleh Nabi pada zaman mereka, iaitu Nabi Allah Musa alaihi salam, yang mana pernah diturunkan oleh Allah 10 commandment, 10 perintah, 10 rukun yang utama, dan juga lebih jauh wahyu yang diberi nama Taurat. Yang inilah yang menjadi syariat bagi mereka, ikutan bagi mereka, dan sumber perundangan bagi mereka dalam menentukan hukum hakam dalam hidup beragama. Dan mereka sesekali tidak akan menerima syariat-syariat yang datang selepas Nabi Allah Musa alaihi salam. Mereka sesekali tidak akan menerima wahyu yang diterima oleh nabi-nabi selepas Nabi Allah Musa alaihi salam. Sebab tu kita langsung tak pelik atau rasa janggal bila mana orang-orang Yahudi ni sesekali tidak akan mengimani Nabi Allah Isa alaihi salam, walaupun Nabi Allah Isa alaihi salam tu masih lagi dalam jurai keturunan Bani Israel. Mereka tidak akan beriman. Bahkan dalam sejarah sebahagian Yahudi inilah yang memusuhi Nabi Allah Isa alaihi salam, yang menentang dakwah Nabi Allah Isa alaihi salam, yang ada kesepakatan untuk membunuh Nabi Allah Isa alaihi salam melalui tuduhan-tuduhan dan fitnah-fitnah yang dibawa kepada penguasa Rom di Palestin pada waktu itu. Lebih jauh bila Nabi Allah Isa sendiri pun tidak sanggup untuk mereka beriman dan percaya, apatah lagi seorang Nabi dan Rasul yang bukan datang melalui jurai Bani Israel. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu mereka sesekali langsung tak akan beriman kepada Nabi Muhammad, walhal sudah ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam wahyu sebelumnya yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, menceritakan ciri-ciri, menceritakan sifat-sifat, menceritakan karakter-karakter Nabi dan Rasul terakhir yang akan keluar di penghujung akhir zaman, merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apabila Nabi yang terakhir ni keluar, Nabi yang terakhir ni muncul, dan mereka sanggup setelah melalui proses diaspora yang cukup panjang. Diaspora ialah proses mereka keluar daripada bumi Baitul Maqdis, daripada bumi Jerusalem, akibat daripada serangan-serangan musuh dalam sejarah, sehingga mereka terpencar di kawasan-kawasan berdekatan. Mereka mencari penempatan-penempatan yang boleh melindungi nyawa diri dan legasi mereka. Termasuk yang dipilih ialah bumi yang dijanjikan
untuk Rasulullah berhijrah. Sebab itu antara Madinah dengan Mekah yang paling banyak menghuni oleh orang-orang Yahudi ialah Madinah. Mekah ada beberapa kerat, mungkin beberapa orang. Sebab di dalam kitab dan wahyu yang diterima oleh mereka, bila Nabi ini keluar, Nabi yang terakhir ini akan berhijrah di satu bumi yang dipenuhi dengan pohon-pohon tamar. Itulah bumi Taibah, bumi Madinah yang dimaksudkan. Sebab tu bila Rasulullah berhijrah ke Madinah, dah ada 3 suku bangsa Yahudi yang terbesar. Antaranya Bani Quraizah, Bani Nadir dan Bani Qainuqa. Jadi bila Rasulullah yang ditunggu dan mereka menempati sifat-sifat, ciri-ciri dan sifat yang disebutkan, tetapi dengan sifat sombong, bongkak, takabur mereka, dendam mereka, iri hati mereka, mereka sanggup menolak Nabi dan Rasul yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang berlaku dalam sejarah mereka ketika keberadaan dan hayat Rasulullah di bumi Madinah. Baik, bila kita kembali melihat di sisi orang-orang Yahudi ini, mereka menganggap 3 nabi sebelumnya. Yang paling utama adalah Nabi Allah Adam alaihi salam. Yang kedua adalah Nabi Allah Nuh alaihi salam. Yang ketiga ialah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Mereka memuliakan ketiga-tiga nabi sebelum munculnya Bani Israel dan Yahudi ini. Yang pertama ialah kerana mereka menganggap Nabi Allah Adam ini adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi atas dasar tersebut mereka memulia dan menghormati Nabi Allah Adam alaihi salam sebagai bapa kepada segala keturunan manusia. Apa kaitannya kemuliaan yang mereka berikan dan nisbahkan kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam? Pada anggapan mereka, keturunan mereka ni datang daripada Nabi Allah Nuh alaihi salam. Walaupun hak lain-lain selepas berlakunya banjir besar pun datang daripada jurai Nabi Allah Nuh alaihi salam. Tetapi disebabkan Nabi Allah Nuh alaihi salam ni mempunyai 3 orang anak, Sam, Ham, Yafis. Dan mereka menganggap mereka ini adalah jurai keturunan anak Nabi Nuh yang paling utama dan paling mulia, iaitu Sam. Jadi mereka ni daripada jurai keturunan Sam, yang mana mereka menganggap Sam inilah keturunan yang banyak melahirkan selepasnya Nabi-Nabi dan para Rasul di atas muka bumi ini. Jadi mereka bangga. Kenapa mereka memuliakan Nabi Allah Nuh alaihi salam? Sebab jalur mereka melalui Sam. Sebab tu kita boleh tengok konfrontasi, dendam dan kebencian mereka sewaktu zaman Nabi Allah Musa alaihi salam. Zaman Nabi Allah Musa di bawah pemerintahan Fir'aun, Bani Israel ni menjadi satu kaum atau satu bangsa yang sering dizalimi, sering diperbudakkan, sering diperkotak-katikkan, dan banyak sejarah kezaliman yang dilalui oleh mereka. Antaranya ialah dibunuh anak lelaki mereka hidup-hidup ketika zaman Fir'aun dan segala bentuk kezaliman yang lain. Selain daripada itu, mereka dah tanamkan sikap kebencian dan dendam ni kerana bagi mereka bangsa Mesir ialah datang melalui jurai Ham bin Nuh. Bukan Sam, Ham bin Nuh alaihi salam. Dan bangsa Ham dan bangsa Yafis dianggap di sisi mereka adalah bangsa yang pernah dicemuh oleh nenek moyang mereka suatu ketika dahulu. Itu sebab mereka memuliakan Nabi Allah Nuh alaihi salam, dengan kata lain kerana jurai Sam tu. Dan yang ketiga, kenapa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam? Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dianggap sebagai penerus segala keturunan manusia yang paling utama dan paling besar. Kerana dari Nabi Allah Ibrahim alaihi salam inilah lahirnya 2 bangsa.
Yang disebut satu Bani Ismail, yang kedua Bani Israel. Bani Israel datang melalui Nabi Allah Ishaq, dan Bani Ismail datang melalui Nabi Allah Ismail alaihi salam. Melalui perkahwinan Nabi Allah Ibrahim asalnya sewaktu baginda meninggalkan bumi Ur, Faddam Aram di Babylon dulu. Tu tempat asal, tempat kelahiran Nabi Allah Ibrahim. Hari ini dalam geografi dia dalam persempadanan negara Iraq. Itulah tempat asal Nabi Ibrahim. Hidup bersama seorang pemimpin, penguasa, raja yang zalim yang kita kenali dalam sejarah sebagai Namrud. Banyak Al-Quran merakamkan kisah-kisah, antaranya perdebatan Nabi Allah Ibrahim dengan pemimpin yang zalim yang pernah mengakui, claiming, dakwa dirinya sebagai Tuhan. Dan kita skip, berakhir dengan apa yang dilakukan oleh raja yang zalim terhadap Nabi Ibrahim. Berlakunya proses pembakaran Nabi Allah Ibrahim, dihukum bakar. Tempat pembakaran Nabi Allah Ibrahim hari ini tu ada di wilayah selatan Turki. Tempat bakar tu ada di kawasan Turki hari ini. Jadi selepas peristiwa tersebut, keluarlah Nabi Allah Ibrahim berhijrah, meninggalkan bumi asalnya bersama isterinya Sarah, bersama anak saudaranya Nabi Allah, Rasul Allah yang bernama, siapa anak saudara Nabi Ibrahim? Nabi dan Rasul. Nabi Allah Lut alaihi salam. Lut bin Haran. Bapa Nabi Lut tu ialah adik-beradik Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Lut alaihi salam adalah anak saudara Nabi Ibrahim. Keluarlah mereka. Bila sampai di kawasan bumi Syam, maka berpecahlah mereka kerana Nabi Allah Lut menerima arahan untuk mendakwahkan penduduk di bumi Sodom. Sebab perangai penduduk di situ tak berapa nak perangai macam manusia. Kita fahamlah perangai kaum Lut tu apa? Hak lelaki suka lelaki, hak wanita suka wanita. Nisbah hari ni kita sebut gay, lesbian, homoseksual dan sebagainya. Jadi Nabi Allah Ibrahim meneruskan perjalanan. Masuklah ke kawasan bumi Mesir pada waktu itu. Dan peristiwa perampasan Sarah. Raja Mesir waktu itu tertarik dengan Sarah. Dia rampas Sarah daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan bila dia cuba melakukan perkara yang tak senonoh, perkara tak semenggah terhadap Sarah, maka Allah melindungi Sarah sehingga badannya menjadi kaku, tak boleh buat apa. Jadi Raja Mesir pada waktu itu menganggap bahawa Nabi Allah Ibrahim dan Sarah ni adalah manusia-manusia istimewa, manusia keramat. Jadi dia menyerahkan kembali Sarah kepada Ibrahim dan lantas menghadiahkan seorang wanita. Itulah Hajar kepada Nabi Allah Ibrahim. Dan selepas tu dijadikan pasangan hidup Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Walaupun kebanyakan orang-orang Yahudi menganggap Hajar itu adalah hamba bagi Fir'aun pada masa itu, tapi bila kita merujuk kepada satu buku, The Book of Jasher, dia menceritakan sebaliknya. Bahawa Hajar itu adalah puteri kepada Fir'aun itu sendiri. Jadi yang tu tak berapa penting. Jadi kita nak habaq daripada Sarah, daripada Hajar, lahirlah Bani Ismail dan Bani Israel di kemudian hari. Yang perlu kita ingat, Nabi Allah Ismail lebih awal dilahirkan daripada Nabi Ishaq. Nabi Ismail lahir di Palestin, bukan di Mekah. Di Mekah tu dah dibawa selepas dilahirkan. Nabi Ismail lahir di Palestin, kemudian dibawa ke bumi Mekah oleh bapaknya bersama ibunya Hajar. Itu saya tak payah ceritalah, maklum bagi kita sejarah awal kota Mekah. Manakala selepas tu pula di kemudian hari datangnya berita gembira melalui para malaikat Allah yang menyamarkan diri, merupakan diri sebagai bentuk manusia.
datang sebagai tetamu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, nak menyampaikan berita gembira bahawa suatu masa kelak Allah akan mengurniakan kepada Nabi Ibrahim seorang anak lelaki melalui isterinya Sarah tadi. Sedangkan Sarah pada waktu tu, begitu juga Nabi Ibrahim dah lanjut usia, dan Sarah pula dikenali sebagai seorang wanita yang mandul. Tua satu hal, diperakui mandul satu hal, tiba-tiba malaikat mari kata nak dapat anak. Lagu mana perasaan? Lagu mana perasaan? Jadi Sarah bila dia mendengar di balik tabir ataupun tirai pemberitaan daripada malaikat ni, dia jadi terkejut, tersenyum, terketawa. Sebab macam tak masuk akal. Jadi ketawa dalam bahasa Hebrew, bahasa Ibrani ni disebut Yizhak. Sebab tu diletak anak ni nama Ishak, yang ketawa, yang gembira. Okey, baik, kembali. Bila sampai di sini saya nak bawa bagaimana karakter orang Yahudi. Orang Yahudi ni mereka juga percaya dan beriman kepada Tuhan yang satu. Tuhan yang satu. Tak kira apa nama yang mereka bagi, apa nama yang mereka nisbah pada waktu tu, walaupun bukan dengan lafaz Allah sekalipun, dia merujuk kepada Tuhan yang sama yang kita percaya pada hari ini. Mereka percaya kepada Tuhan yang satu, dan dalam masa yang sama Tuhan yang mereka percaya itulah Tuhan yang telah menciptakan alam semesta ini dalam tempoh 6 hari. 6 hari, 6 jangka waktu, 6 jangka tempoh. Summastarahu, kemudian Tuhan tu berehat pada hari yang ketujuh, iaitu hari Sabtu, hari Sabat. Sebab itulah di sisi agama Yahudi mereka memuliakan hari Sabtu sebagai hari mingguan. Kalau orang Nasrani hari Ahad. Kalau kita orang Islam hari Jumaat. Ini ada terkait dengan banyak kisah keistimewaan dan kelebihan hari Sabtu di sisi agama Yahudi. Contohnya dalam Al-Quran Allah menceritakan golongan yang melanggar janji untuk menghormati hari Sabat, hari Sabtu yang berlaku di satu tempat bernama Ilat. Peristiwa ni berlaku ketika zaman Nabi Allah Daud alaihi salam, yang mana mereka ni adalah golongan-golongan yang berada di pesisiran pantai, di tepi laut. Kerja mereka menangkap ikan sebagai nelayan. Jadi hari-hari mereka pergi tangkap ikan. Hari-hari biasa tangkapan mereka ni tak seberapa. Dengan kata lain, tak dapat banyak mana. Tapi yang jadi peliknya, bila mari hari Sabtu, banyak ikan-ikan berkumpul di muara. Bila ikan banyak, rasa teringinlah nak tangkap ikan. Tapi sebab hari itu adalah hari Sabtu, mereka dilarang bekerja. Dilarang cari rezeki kecuali hari Sabtu untuk beribadah dan upacara ritual keagamaan semata-mata. Yang ni jadi ujian bagi mereka, sama ada nak mengikuti keagamaan mereka, perintah yang dianjurkan pada mereka menghormati hari Sabat, dengan melanggar dan menceroboh kemuliaan hari Sabat. Jadi itulah sifat manusia, bila diuji oleh Allah mereka tak tahan dengan ujian. Akhirnya hari Sabtu pun hari Sabtulah pergi tangkap ikan, dapat banyak sungguh. Selepas itulah peristiwa ni dikatakan mereka ni ditukar Allah menjadi kera. Kera dalam bentuk kiasan simbolik ke betul-betul bertukar menjadi kera yang hakiki, wallahu alam lah. Kerana pelanggaran tu terkait hari Sabtu. Yang selalu lagi kita dengar terkait hari Sabtu ialah kisah Nabi Allah Yusha ibn Nun, waktu membawa dan memimpin Bani Israel nak masuk dalam bumi Kan'an, the promised land, bumi yang dijanjikan kepada Bani Israel selepas lari daripada kejaran Fir'aun. Dulu Nabi Musa dah diperintahkan untuk masuk, tapi bila Nabi Musa beritahu tentang berlaku dah kewajipan jihad atas mereka kalau nak masuk dalam bumi ni, tapi mereka takut, mereka pengecut, kerana di dalamnya ada bangsa
bangsa Amalikah, bangsa Filistin yang besar-besar menyebabkan mereka takut dan kecut. Penolakan mereka terhadap jihad pada waktu itu menyebabkan Allah hukum mereka sesak di padang teh selama 40 tahun. Tak mau masuk sangat, tak mau perang sangat, tak mau jihad sangat, aku bagi sesak 40 tahun. Waktu itulah Nabi Allah Harun wafat. Nabi Allah Harun dulu wafat, kemudian Nabi Allah Musa wafat sebelum dapat bawa Bani Israel masuk ke dalam Promised Land, bumi yang dijanjikan Allah. Jadi tempoh 40 tahun yang dijalani hukuman dan ujian ni menyebabkan hak pengecut dulu banyak dah meninggal dunia, banyak dah mati. Yang tinggal generasi-generasi baru. Generasi baru inilah yang di bawah pimpinan Nabi Yusha diperintahkan Allah untuk masuk kembali. Jadi masuk berperanglah. Jadi waktu berperang itulah bila berlaku tempoh peperangan tu sampai hari Jumaat waktu asar. Kemenangan menjadi makin hampir milik Bani Israel terhadap lawan dan musuh mereka. Tetapi Nabi Yusha bimbangkan sesuatu, kalaulah sampai matahari terbenam, mereka belum masih dapat memenangi peperangan ini. Apa akan jadi? Perang-perang tu hari Jumaat dah masuk waktu asar. Hampir nak menang, tapi kalau matahari terbenam, tak menang lagi. Apa akan jadi masalah? Sebab bila matahari terbenam, malam tu jatuh malam Sabtu, yang menyebabkan mereka ni tak boleh berperang, tak boleh menumpahkan darah, tak boleh tendang orang, tampak orang, cucuk orang, takik orang dah. Tapi musuh boleh ke tak? Musuh boleh. Bila matahari terbenam, kita nak cucuk musuh tak boleh, musuh boleh cucuk kita. Kita nak tikam musuh tak boleh, musuh boleh tikam kita. Tu risau. Sebab itulah antara doa Nabi Yusha tu diterima oleh Allah sehingga tertampannya pergerakan matahari. Matahari pada waktu tu jadi freeze, masa jadi berhenti. Jadi perang-perang bila menang baru sambung balik perjalanan matahari tersebut. Ini kaitan dengan hari Sabtu lah. Okey. Seterusnya, orang-orang Yahudi ni juga mereka mengatakan hubungan mereka dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam adalah hubungan secara langsung, hubungan secara terus dari segi keturunan nasab. Betul lah. Sebab lepas Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, lepas Nabi Ishak, Nabi Yaqub. Betul. Tapi di sisi mereka, mereka menisbahkan orang-orang Nasrani ataupun orang-orang Kristian tidak mempunyai peranan yang sama. Mereka menganggap orang Nasrani hubungannya dengan Nabi Ibrahim adalah hubungan keturunan bukan secara langsung tapi hanya secara faith. Apa dia faith? Kepercayaan saja. Bukan melalui jalur langsung. Sebab dah banyak jurai sebelum sampai kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Jadi mereka beriman dengan siapa? Dengan Tuhan yang Maha Esa juga. Cuma perbezaan pada nama. Ada disebutkan di sisi orang-orang Yahudi ni, mereka menamakan Tuhan mereka dengan nama dan panggilan Elohah. E-L-O-A-H. Elohah. Yang bermaksud Tuhan yang satu dalam bentuk singular. Manakala mereka menyebutnya dengan Elohim, berbentuk kata majmuk daripada kalimah El. Ni kata nama Tuhan yang umum. Elohim. Kata majmuk daripada kalimah El, kata nama Tuhan yang umum. Kemudian mereka indikasikannya dengan, kalau tuan-tuan mungkin pernah baca buku ke, baca jurnal ke, baca penulisan, dia tulis YHWH. YHWH mengikut aksara Latin. Kemudian aksara Latin ni ditransliterasikan ke dalam bahasa Inggeris dengan perkataan Yahweh. Asalnya YHWH, aksara Latin. Tapi bila terjemah bahasa Inggeris, translate bahasa Inggeris, dia tukar Yahweh atau juga disebut Jehovah. Sebab tu salah satu daripada mazhab ataupun firqah dalam agama Nasrani itu ada satu yang disebut The Jehovah Witnesses. Jehovah. Okey.
Kemudian kalau dalam ritual ataupun upacara keagamaan, biasanya mereka mengalunkan dan memanggil nama Tuhan dengan nama Adonai, A-D-O-N-A-I, Adonai, ataupun Kyrios, K-Y-R-I-O-S, Adonai ataupun Kyrios dalam ritual dan upacara keagamaan. Ini dalam bahasa Yunani kuno. Bahasa Yunani kuno dalam Septuaginta mereka. Pernah dengar istilah Septuaginta ni? Septuaginta ni asal macam ni lah. Bila mereka ni zaman Yunani yang memerintah di bawah hegemoni Yunani Palestin zaman dulu. Yunani ni zaman bila? Zaman 333, 332 sebelum Masihi. Siapa yang serang kawasan ni? Alexander the Great. Alexander the Great. Kemudian selepas kemangkatan Alexander the Great, banyak daripada wilayah-wilayah yang pernah dijajah dan dijarah oleh Alexander the Great ni dibahagikan konteks pemerintahannya kepada jeneral-jeneralnya. Jadi Palestin dapat kepada individu dan tokoh tertentu. Waktu inilah mula masuk budaya Hellenistik, budaya Helenisasi. Maksudnya orang-orang Yunani membawa masuk kebudayaan Yunani ke dalam masyarakat Yahudi. Dan ramai orang Yahudi sendiri pun terkesan. Jadi ada banyak berlaku kes lah. Antaranya mereka menodai rumah suci, bait suci yang dimiliki oleh orang Yahudi. Mereka diskriminasi orang Yahudi sampai bawa masuk babi dalam rumah suci, sembelih babi dalam rumah suci. Dia bubuh patung-patung Tuhan mereka Zeus, orang Yunani kan, dewa-dewa. Ada hak zaman kemudian bubuh patung Jupiter pula di Mount Temple, di Bukit Kuil tu akan datang zaman Hadrian. Macam-macam berlaku. Jadi budaya Hellenistik ada yang meresap masuk pada zaman tersebut. Jadi kemudian bila sebelum tu, kita ingat tak? Waktu kerajaan Judah Selatan diserang oleh Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar II daripada kerajaan Neo-Babylon ataupun disebut Empire Chaldea. Jadi pada waktu tu dia ambil Taurat, dia bakar habis. Habis bakar Taurat. Jadi tak ada simpanan Taurat yang tertulis sebelum ni. Dan banyak daripada orang-orang Bani Israel yang duduk di Palestin pun terpencar ke kawasan lain dan ada yang dibawa ke Babylon sebagai tawanan. Selepas itulah terjadi satu peristiwa yang nak mengembalikan semula Taurat ke tangan orang-orang Bani Israel. Melalui kisah Nabi Allah Uzair alaihi salam. Pernah baca kisah Nabi Uzair? Dalam surah Al-Baqarah ada, dalam At-Taubah ayat 30, yang mana orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Orang-orang Nasrani mengatakan Isa itu anak Allah. Orang Yahudi pun ada juga siapa Nabi Allah Uzair. Tapi ada perbezaan pada meletakkan keagungan dan kemuliaan. Pernah dengar cerita Nabi Uzair? Pernah dengar? Nabi Uzair tak pernah dengar? Dalam Quran kan disebut Uzair ibnullah, Uzair anak Tuhan. Kalau dalam biblika tradisi disebut Nabi Ezra, I-Z-R-A. Kalau jumpa Nabi Ezra, itulah Nabi Uzair. Dia isim tasghir, Uzair daripada Ezra. Asalnya Nabi Allah Uzair ni, ringkas cerita, nak suruh mudah faham. Dia naik keldai dia. Bila dia naik keldai dia, dia melalui satu kawasan yang dikatakan kawasan dulu adalah kawasan yang aman dan makmur. Tiba-tiba mungkin akibat perlakuan penduduk di situ yang melanggar perintah Allah, maka tempat tu dihukum, diazab oleh Allah, dimusnahkan. Jadi sambil lalu kawasan tersebut tu, Nabi Allah Uzair terlintas dalam hati dia, macam manalah Allah nak bangunkan kembali kawasan ni. Terlintas saja. Tapi Allah nak bagi pengajaran, Allah nak bagi hikmah. Allah telah mematikan, bukan tidur macam Ashabul Kahfi. Allah mematikan Nabi Uzair selama 100 tahun, tuan-tuan. Sekali dengan kaldai dia. Dan dia ada bawa minuman dia. Jadi bila habis tamat tempoh 300 tahun, berhenti dulu kan? Berhenti dulu kan?
Allah. Berapa? 8.42. Kita sambung sikit lagi. Baik. Selepas Allah mewafatkan Nabi Allah Uzair alaihi salam dalam tempoh 100 tahun, habis tempoh tersebut Allah membangkitkan, menghidupkan balik Nabi Allah Uzair. Dan bila Allah bangkitkan, ada dua benda yang Allah tunjukkan secara langsung kepada Nabi Allah Uzair. Pertama ialah minuman yang dia bawa sebelum ni. Jadi minuman tersebut dalam tafsir ada menyebutnya sebagai perahan daripada buah anggur. Air daripada perahan buah anggur. Jadi bahagian air, bahagian jus anggur ni Allah bagi kekal macam tu. Walaupun tempoh dah berlalu 100 tahun, tapi Allah jaga keaslian. Maksudnya contoh kalau hari ni kita buat air tu, kita dah mati 100 tahun, Allah hidup balik, air tu macam tu juga. Nak menunjukkan Allah boleh menjaga keaslian. Asal dia lagu tu, walaupun dah 100 tahun, Allah boleh mengekalkan benda yang sama dalam keadaan tidak rosak, tidak basi. Dan benda ni juga akan berlaku satu masa selepas Nabi Allah Isa melalui peristiwa Ashabul Kahfi. Allah tidurkan mereka 309 tahun, tapi bagaimana keadaan mereka bila bangkit dan sedar kembali dari tidur? Adakah mereka jadi tua kerana 309 tahun? Tak. Rambut mereka tetap hitam, bersinar, berkilat, kulit mereka masih tegang, kulit mereka masih ada tahap kelembapan yang sesuai dengan sewaktu mereka ditidurkan. Rambut mereka biasa 309 tahun tak jadi panjang sepatutnya, kuku mereka pun biasa tak jadi sepatutnya orang yang dah tidur 309 tahun. Semuanya seolah-olah seperti baru tidur, sebagaimana anggapan mereka sendiri sehari ataupun separuh hari. Walaupun 300 tahun, Allah boleh mengekalkan keadaan tersebut. Dan satu lagi, Allah nak tunjukkan sifat pada kaldai yang dia naik. Hak bahagian air, bahagian jus anggur tadi kekal macam tu, tapi kaldai dia dah tinggal tulang 100 tahun.
tinggal tulang. Tapi Allah nak tunjukkan bagaimana kekuasaan Allah, hak tinggal tulang pun Allah bangkitkan sebagaimana asal. Tulang tadi bercantum balik mengikut susunan dan padangan dia. Habis bercantum tulang, mari daging. Seketui-seketui melekat pada tulang tadi. Kemudian mari kulit, kemudian mari bulu. Kalau ada biji mata masuk biji mata ke, lengkap sebagaimana keldai hak dia naik dulu, walaupun tempoh dah berlalu 100 tahun. Nak mengajarkan kepada Nabi Uzair bahawa Allah mampu buat kedua-dua bentuk tadi. Lama pun kalau Allah nak kekalkan sedemikian, dia boleh. Hancur lebur pun tinggal tulang, kalau Allah nak kembalikan bentuk asal pun boleh. Kerana benda ni nak memberikan lebih keyakinan dan keteguhan kepada hari kebangkitan. Salah satu rukun iman yang wajib bagi orang Islam kita percaya. Jadi jangan duk letak dalam diri kita ni ada perasaan syak, was-was, ragu-ragu. Adakah hari kiamat? Kita ni akan bangkit balik ke? Jangan letak perasaan tu. Kena beriman dengan penuh yakin. Dan ni Allah dah tunjuk pada Nabi Uzair alaihissalam akan kebenaran hal tersebut. Walaupun kiamat tu bila kita tak tahu. Tapi benda tu pasti akan terjadi kerana ini adalah janji daripada Allah dan janji Allah pastinya benar. Baik, bila Nabi Allah Uzair ni kembali ke kampung dia, agak-agak ada orang kenal tak? 1 tahun dah tak ada. Mungkin hak sezaman dengan dia, hak seumur sebaya tu mungkin banyak dah yang pergi dan meninggal. Cuma ada seorang saja yang kenal, dikatakan seorang makcik tua yang dikatakan berusia 120 tahun. Usia tu biasalah, Israiliyat, biarlah nak abad tua. Masih kenal Nabi Allah Uzair. Dan Nabi Allah Uzair ni dia terkenal dengan satu benda, dia ialah hafiz Taurat. Kalau kita hari ni hafiz Quran, dia hafal Taurat. Jadi nak mengembalikan semula Taurat tadi, nak membenarkan bahawa dia adalah Nabi Allah Uzair, maka disalin kembali Taurat mengikut hafalan yang ada pada Nabi Allah Uzair. Seolah-olah gambarannya Allah nak mengembalikan Taurat ni kepada mereka selepas berlaku kes pembakaran tadi. Hilang Taurat dari sisi mereka. Jadi akibat hal tersebutlah untuk memuliakan dan mengagungkan Nabi Uzair kerana mengembalikan Taurat ke sisi Bani Israel, maka Uzair digelar anak Allah. Ini kita perlu ingat level perbezaan. Uzair anak Allah bukan sampai tahap macam Nasrani kepada Nabi Isa tu anak Tuhan sungguh. Tu pada i'tiqad. Ani ni lebih kepada nak mengagungkan dan memuliakan atas sebutan tu. Bukan nak menganggap dia tu anak Tuhan sungguh. Semacam i'tiqad Nasrani. Dia nak mengagungkan, memuliakan kerana mengembalikan Taurat sampai terpacul kalimah Uzair anak Tuhan. Uzair anak Allah. Okey. Mengikut Judaism Rabbaini, antara 7 nama suci, nama Tuhan yang paling utama di sisi orang Yahudi, nombor 1 ialah tadi YHWH tadi, Yahweh atau Jehovah. Yang kedua L saja, EL. Yang ketiga Elohah yang kita sebut depan tadi. Yang keempat Elohim. Yang kelima Shaddai yang maha besar. Yang keenam Ehyeh. Yang ketujuh Zewut, TZEVAOT. Ini 7 nama yang dianggap paling besar dan paling suci yang selalu dinisbahkan kepada orang-orang Yahudi. Baik, sebab dah masuk Isyak, kita terma pun tak tahu ke mana, istilah tak tahu ke mana lagi ni. Saya bimbang takut jadi pukul 12, jadi saya cerita awal lah. Jadi hak lebih-lebih hak saya patut nak cerita tu kita sambung pada malam esok lah. Baik, sekarang nak mengenali bangsa ataupun golongan ataupun kaum ni sekurang-kurangnya lah. Sekurang-kurangnya kita perlu faham dengan jelas, faham dengan teliti, faham dengan detail 3 pengistilahan ni. Pertama ialah Ibrani. Pernah dengar perkataan Ibrani? Yang kedua Israel, yang ketiga Yahudi. Ini memang terkait rapat. Ibrani, Israel, Yahudi. Jadi kena beza, kena faham. Jangan kita rangkum semua. Ibrani itu Israel, Israel itu Yahudi. Tidak. Walaupun ada connection, ada hubungan daripada 3 istilah ni.
Jadi kita pergi pelan-pelan. Yang nombor satu, Ibrani. Apakah yang dimaksudkan dengan Ibrani? Selalunya di sisi orang Yahudi mereka sebut Ibrani, Ibri, Ibriyun adalah merujuk kepada benda yang sama. Jadi sama ada dia Ibrani, sama ada dia Ibri, sama ada Ibraniyun, sama ada Ibriyun, dia adalah merujuk dan dinisbahkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ingat, kalimah Ibrani asal ni dinisbah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kerana memang di dalam kitab Taurat menyebutkan Ibrahim sebagai Abram orang Ibrani. Abram Nabi Ibrahim lah orang Ibrani. Ni ada di dalam Taurat, the book of Genesis, kitab Kejadian pasal 14 ayat 13. Tuan-tuan boleh rujuk, tuan-tuan boleh tengok sendiri. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, senang nak buat perkiraan. Bila sebut kitab yang diimani dan dipercayai oleh orang Yahudi, kita sebut Taurat. Taurat ni banyak nama. Ada orang sebut Taurat 5, itulah dia. Ada orang sebut Taurat Musa, itulah dia. Ada orang sebut Pentateuch, itulah dia. Pentateuch ni bahasa Yunani kuno. Bahasa ini kuno dalam istilah Septuaginta. Septuaginta ni dalam bahasa Yunani kuno bermaksud 70. Kenapa 70? Sewaktu nak menterjemahkan kitab Taurat, hak daripada bahasa Hebrew, bahasa Ibrani, zaman hak tu kita kait dengan zaman Yunani duk memerintah tadi, ingat tak? Mereka telah translate balik dalam bahasa Yunani tu. Translate balik. Jadi orang yang translate, orang yang menterjemahkan kitab Yahudi Taurat tersebut, jumlah dia 70 orang. Jadi Septuaginta tu maksud dia 70 lah. Merujuk kepada 70 orang penterjemah yang telah menukarkan bahasa asal kepada transliterasikan bahasa Yunani kuno tu. Tu maksud Septuaginta, Pentateuch tadi. Jadi kenapa Taurat Musa, kenapa Pentateuch, kenapa Taurat 5? Sebab ada 5 kitab dalam utama. Pertama ialah the book of Genesis, kita panggil kitab Kejadian. Yang kedua the book of Exodus, kitab Keluaran. Yang ketiga the book of Leviticus, kitab Imamat. Yang keempat the book of Deuteronomy, kitab Ulangan. Yang kelima the book of Number, kitab Bilangan. Okey, dia ada peristiwa tu dalam peletakan nama-nama tu. Contoh Exodus tu ialah Keluaran. Dia menceritakan tentang Bani Israel di bawah pimpinan Nabi Musa yang keluar daripada Mesir menuju ke tanah yang dijanjikan. Ada kisah dia. Contoh apa lagi? The book of Leviticus, kitab Imamat. Kerana Bani Lewi ni bani yang banyak melahirkan Nabi-Nabi dan Rasul. Dalam tu banyak perundangan syariat dan sumber-sumber hukum. Kitab The Book of Number, kitab Bilangan. Ni adalah peristiwa bila selamat daripada kejaran Fir'aun. Bani Israel tu duk bilang berapa jumlah yang selamat. Wanita ada selamat berapa orang duk bilang? 1 selamat, 2, 3. Jadi proses kejadian pembilangan tu dia letak satu buku nama The Book of Number, kitab Bilangan. Beratus ribu lebih Bani Israel yang selamat dan ada cerita-cerita lain. Baik. Tadi kita sebut apa? The Book of Genesis, kitab Keluaran pasal 14 ayat 13, Abram orang Ibrani. Baik. Kata dasar Ibrani ni, kata dasar dia terdiri daripada 3 huruf. Ain, Ba, Ra. Nak menghasilkan Ibrani tu. Kata dasar dia Ain, Ba, Ra. Jadi daripada kata dasar Ain, Ba, Ra ni memunculkan kisah-kisah asal mula kenapa dinamakan Ibrani. Nombor 1 ialah Ibrani ni dinisbahkan kepada Nabi Ibrahim kerana sifat perjalanan Nabi Ibrahim yang dia keluar daripada tempat asal di Babylon. Dia ni hidup secara nomad. Faham hidup secara nomad? Hidup secara berpindah randah, berhenti satu tempat ke satu tempat, berhenti satu tempat ke satu tempat, akhirnya menempati bumi Kanaan. Dan wafat pun di situ, di Gua Makfilah ataupun Gua Makfelah. Dalam Gua Makfelah tu ada
makam Nabi Ibrahim, makam isteri dia Sarah, makam Nabi Ishaq, makam isteri dia Rifqah, makam Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi Yaqub alaihi salam. Di gua Makfilah tu. Makfilah Cave. Baik. Tu yang pertama, kenapa munculnya kalimah Ibrani. Sifat perjalanan secara berpindah randah, sifat hidup secara nomad tu dinisbahkan dengan Ibrani. Tu yang pertama. Manakala Ibrani yang kedua adalah kerana dikatakan bahawa Nabi Allah Ibrahim lah manusia pertama yang pernah merentasi sungai Furat. Maksudnya manusia dah ada sebelum Nabi Ibrahim, tapi sejarah sebelum ni tak ada pernah orang cerita, tak ada pernah orang bagi tahu ada orang pertama yang merentasi sungai Furat. Jadi dikatakan Nabi Ibrahim orang pertama merentasi sungai Furat. Sebab tu keluarnya lafaz Ibr. Sebab tu dalam bahasa Arab, Abbarah, Ain, Ba, Alif, Ra, Ta, Marbutah. Pernah jumpa kalimah ni? Abbarah bermaksud kalau hari ini cruise ataupun ferry. Abbarah. Kalau safinah, dia kecil macam sampan kolej tu safinah. Abbarah ni ferry, cruise. Dulu kita di Malaysia ada tahun 85, ingat saya, cruise Muhibah. Siapa ingat hak bayar-bayar saya? Hak perjalanan dari Semenanjung pergi ke Sabah Sarawak dulu kan. Tu cruise, tu Abbarah besar. Macam saya nak pergi apa? Saya nak pergi umrah ke, nak pergi haji ke Mekah, kami dulu belajar kat Mesir, tak naik flight, tapi guna Abbarah, cruise ni lah, melalui terusan Suez 3 hari 2 malam. Tiket tak mahal, 300 ya. 300 3 hari 2 malam. 300 duit Mesir, kalau duit Malaysia 150 ya. 3 hari 2 malam, mana nak dapat? Duduk dalam cruise yang besar, pergi balik pun hatulah. Okey, tu yang kedua. Yang ketiga, ada mengatakan Ibrani ni diambil daripada kalimah Abir, Ain, Alif, Bara. Siapa Abir? Who is Abir? Abir ni salah seorang nama nenek moyang Nabi Allah Ibrahim. Hak atas-atas ni. Contoh, kalau kita tengok, kita kaji salah silah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nabi Allah Ibrahim, Ibrahim bin apa? Dalam Quran Allah sebut siapa nama bapa dia? Pembuat patung berhala, penyembah berhala tu. Nama apa? Azar. Azar. Dalam Quran sebut Azar. Kalau dalam kitab mereka sebut tarikh ataupun disebut tirah, tak kira lah. Jadi kita letak Nabi Allah Ibrahim bin Azar ke, bin Tarikh ke, bin Tirah ke, Tirah bin Nahur, Nahur bin apa dia? Nahur bin, siapa ingat? Syajur ke? Syajur bin Ra'u, Ra'u bin Falih, Falih bin Abir, Abir bin Shalih, Shalih bin Arfakhsyad, Arfakhsyad bin Sam, Sam bin Nuh alaihi salam. Jadi itu dia punya keturunan. Jadi ada satu tu sebelum Shalih dan selepas Falih. Ra'u, Falih, Abir, Ain, Alif, Bara, Shalih, Arfakhsyad bin Sam bin Nuh. Memang dia keturunan Sam. Sebab tu mereka tadi memuliakan Sam. Jadi Abir tu kerana nenek moyang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tu yang jadi kalimah Ibrani. Ini juga disebut dalam Taurat, the book of Genesis, kitab Kejadian. Boleh buka fasal ke-10 ayat 21 ada, 24 ada, 25 ada. Boleh buka pula fasal ke-11 ayat 14 hingga 17 dalam the book of Genesis ada pasal Abir, keturunan Nabi Allah Ibrahim. Dan begitu juga ada kedapatan daripada pengkaji-pengkaji dan cendekiawan barat. Mereka menemui dan menjumpai manuskrip dan rujukan kuno, terutama daripada Mesir kuno dan Asyur Babilonia, yang menyebutkan bahawa bangsa ni dulu disebut sebagai Abiru ataupun Khabiru. Abiru, pernah dengar? A-B-I-R-O-U. Yang merujuk kepada golongan-golongan nomad bangsa-bangsa Arab yang berbangsa Aram yang ada hubungan dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, juga disebut Abir ataupun Khabir. Kemudian ada lagi makna Ibrani bermaksud orang asing.
Bukan album kumpulan Wing dah. Orang asing ataupun keterasingan bangsa. Ini juga disebut dalam kitab Kejadian, The Book of Genesis. Buka pasal 39, ayat 14 cerita, ayat 18 cerita. Tak puas hati lagi, buka juga The Book of Genesis, kitab Kejadian, pasal 14, ayat 21, juga ada cerita. Tak puas hati lagi, The Book of Exodus, kitab Keluaran, pasal pertama, ayat 19 pun ada cerita. Nak merujuk secara rumusan bahawa bangsa Yahudi ni adalah mempunyai keterasingan pada bahasa mereka, mempunyai keterasingan pada kebudayaan dan cara hidup mereka berbanding dengan bangsa-bangsa ataupun kaum lain pada waktu itu. Mereka ni lebih suka memilih memencil dan menjauhkan diri daripada orang. Sebab mereka ni sentiasa terdedah dengan sejarah dan peristiwa tadi, mereka jadi macam tak percaya pada orang dan mereka menganggap selain daripada bangsa Yahudi itu senantiasa menjadi ancaman bagi kaum dan golongan mereka. Mereka jadi pesimis, mereka jadi was-was, mereka jadi ragu-ragu, mereka jadi tak percaya pada orang, takut terancam lagi keturunan mereka dalam sejarah mereka duk lalu. Jadi sebab tu mereka jadi bersikap macam anti pada bangsa lain selain daripada keturunan mereka. Jadi mereka memilih hidup terasing daripada orang lain. Kalau zaman hak perang-perang dulu, dia ada satu penempatan yang disebut ghetto. Pernah ingat? G-H-E-T-T-O. Maksudnya penempatan orang Yahudi lah. Perkampungan orang Yahudi yang terasing daripada corak hubungan, komunikasi dengan orang lain. Okey. Habis bab Ibrani. Jadi di kemudian hari, terutama di zaman kita ni, penggunaan kalimah dan penisbahan Ibrani tidak lagi sebagaimana kes-kes yang dirujuk tadi. Tapi Ibrani hari ini lebih dikenali, dinisbahkan dengan bahasa. Jadi bila sebut apa bahasa orang Yahudi, apa bahasa Bani Israel, bahasa Ibrani. Jadi disebahkan pada zaman kita ni Ibrani, walaupun macam-macam takrif tadi, tapi lebih kepada penisbahan bahasa yang digunakan oleh mereka. Sebab tu dikatakan kitab Taurat diturunkan dalam bahasa Ibrani, ataupun moden kita sebut Hebrew. Okey. Sebab memang ni terbukti dalam sejarah sastra dan literatur mereka. Sastra Ibrani baik zaman klasik, sastra Ibrani baik zaman pertengahan, sastra Ibrani baik zaman moden, semua ada. Itu ada bukti sejarah. Baik, kita pergi kepada istilah yang kedua. Apa tadi lepas Ibrani? Israel. Okey. Jadi Israel ni merujuk kepada siapa sebenarnya? Israel untuk kes yang pertama adalah merujuk kepada Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Jadi yang duk keluar Israel, duk panggil Israel, duk kata Israel itu Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Tetapi dalam konteks penggunaan kalimah tersebut pada zaman kita, kita faham. Yang mana kalau hari ini keluar daripada mulut kita orang Islam, celaka Israel, Jahannam Israel, ataupun nama-nama binatang, babi Israel, minta maaf. Maksudnya saya faham perkataan tersebut bukan mereka nak rujuk pada Nabi Yaqub tu, tapi mereka nak marah dengan perlakuan Israel hak duduk di bumi Palestin tu. Kita faham masa tu. Walaupun perkataan sebenar Israel itu merujuk pada Nabi Yaqub, tapi mereka duk maki, duk caci tu, kita percaya mereka tak memasukkan hak asal Nabi Yaqub, tapi nak marah kepada perlakuan dan perbuatan Israel yang ada hari ini. Jadi bila sebut Israel, kenapa Nabi Yaqub dinamakan Israel? Baik. Pertama, kalau kita nak nisbahkan dengan kepercayaan mereka, boleh buka The Book of Genesis, kitab Kejadian, pasal 32, bermula ayat 24 sampai ayat 32. Di situ diceritakan. Saya sebut kisah ni secara pemaknaan, cerita, bukan word by word, bukan kata per kata. Jadi dia sebut dalam satu keadaan tu tinggallah Yaqub dalam keadaan bersendirian pada waktu malam. Tiba-tiba dia bergelut, bergomol, bergusti dengan seorang lelaki sehingga fajar menyingsing. Duduk seorang-seorang tu, tiba-tiba mari lelaki bergusti Nabi Yaqub dengan lelaki tu.
sampai fajar menyingsing. Dan apabila lelaki tersebut melihat Yakub ini tidak dapat dikalahkan, duk bergusti, bergomol, berkelahi tadi, bagi lelaki itu Yakub tidak dapat dikalahkan, akhirnya lelaki tersebut memukul pangkal tulang paha Yakub. Memukul pangkal tulang paha Yakub menyebabkan Yakub jatuh terduduk. Yakub jatuh terduduk. Kemudian lelaki itu kata apa? Aku akan segera meninggalkan tempat ini kerana fajar sudah menyingsing. Jadi Nabi Yakub kata, aku sesekali tidak akan membenarkan engkau pergi sebelum engkau merahmati aku. Jadi lelaki itu tanya, siapakah namamu? Namaku adalah Yakub. Selepas ini kamu tidak akan lagi dipanggil Yakub, tetapi kamu akan dipanggil sebagai Israel. Kerana kamu telah bergelut melawan Tuhan dan manusia dan kamu memenanginya. Jadi Nabi Yakub pula tanya, siapa nama kamu? Lelaki tadi berkata, kenapa engkau perlu bertanya namaku? Lalu disitulah dia memberkati Nabi Allah Yakub, dan Nabi Allah Yakub menamakan tempat tersebut sebagai Penil. P-N-E-I-L. Kalau buka kitab Taurat. Saya nak sebut apa, tuan-tuan sebutlah, betul. Jadi kisah ni adalah yang terkandung di dalam kitab suci, yang sememangnya bila terkandung dalam kitab suci, walaupun kita orang Islam tahu Taurat ni dah mungkin ada penyelewengan, Injil pun ada penyelewengan, tapi bila mereka beriman dan percaya, mereka kena berimanlah dengan kisah dalam tu. Walaupun di sisi kita orang Islam, tak logik, pelik, nampak khurafat, nampak tahyul. Tu di sisi nisbah kita memandang konteks mereka, tapi mereka bila duduk dalam tu, mereka kena beriman. Jadi lelaki yang dimaksudkan tu siapa dia? Tuhan. Tuhan merupai dalam bentuk manusia bergaduh dengan Nabi Yakub. Last sekali Tuhan pun kata dia pun tak mampu nak tewaskan Nabi Yakub, barulah tak kat pungkar paha ni. Rebah kawan tu. Jadi Tuhanlah yang menamakan Yakub kepada perubahan nama Israel. Bagi orang-orang Yahudi, mereka beriman dan percaya kisah ni. Mereka pun tak kisah orang luar nak kata, tahyul, khurafat, tak masuk akal, tak logik, teruk sangat cerita ni. Tapi bila duduk dalam kitab suci di sisi mereka, kena beriman. Samalah konteks kita pun bila berbicara Isra' dan Mi'raj sebagai contoh. Mari orang luar nak kata tak logik. Mari orang luar, tak masuk akal. Mari orang luar, cannot brain. Mari orang luar, halusinasi. Mari orang luar, orang ni jenis, kita kata betul ke tak betul, kena ketum ke kena gam, sebagaimanapun, kita wajib percaya dan beriman, tuan-tuan. Macamlah konteks mereka. Konteks kita ni sama. Bila orang mempertikaikan tak logik, tak apa, tapi ni wahyu Quran, ni nas Quran, kami kena beriman, kami kena percaya, ikut hampa nak tuduh apa, nak label apa, nak kata apa. Itulah yang dipegang oleh mereka. Jadi ini sebenarnya apa, tuan-tuan? Inilah yang disebut dalam istilah myth of origin. Ataupun nama lain dia actuological myth. Apa maksud myth of origin ataupun actuological myth tadi? Dia ialah satu bentuk nak create reason. Nak create reason. Apa dia? Nak membuktikan alasan. Nak cipta alasan supaya dapat difahami mengapa nama Yakub sebelum ni bertukar, merubah kepada nama Israel. Dia perlukan satu kisah. Walaupun mungkin kisah tu reka. Tapi bila orang tanya, Israel ni siapa Nabi Yakub? Bila masa dia ada pertukaran nama? Kita kata, aku pun tak tahu, tak ada kisah. Jadi bahasa galak beratlah nak terima. Jadi cerita tu disebut myth of origin tu, dia jadi alasan. Kalau orang tanya kenapa dia digelar sebagai Israel, ni kisah dia. Hang kata pelik pun ikut hang. Nampak? Tu maksud myth of origin. Jadi hal ni banyak dalilnya. Contoh dalam Quran. Memang kita orang Islam pun tahu Nabi Yakub tu Israel. Allah sebut surah Ali Imran ayat 93. Kullu ta'ami kana hillal li bani Israel illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzalat Taurat. Qul fa'tuha bit Taurat in kuntum sadiqin. Ali Imran 93.
Bahkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah cerita. Satu ketika datang rombongan orang-orang Yahudi bertemu dengan Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, "Hal ta'lamu anna Yaqub Israel?" Adakah kamu mengetahui orang-orang Yahudi bahawa Yaqub itu Israel? Lalu mereka menjawab, "Allahumma na'am." Wahai Tuhan, sungguh. Lalu Rasulullah bersabda, "Allahumma syahad." Wahai Tuhanku, persaksikanlah. Jadi bila Rasulullah kata, wahai orang Yahudi, sesungguhnya Yaqub itu Israel, mereka membenarkan hal yang Nabi sebut. Bukan kata, bukan Yaqub Israel, orang lain Israel, tak. Mereka membenarkan. Jadi dalam kes tadi ialah, semua makanan-makanan yang baik dan halal sebelum ni telah dihalalkan oleh Allah kepada Bani Israel. Illa kecuali ma harrama Israelu ala nafsihi. Apa yang telah diharamkan oleh Israel. Jadi Israel itu rujuk pada siapa? Nabi Yaqub dah lah. Quran pun sebut. Asalnya Nabi Yaqub alaihi salam ni dia sakit. Wallahu alam, sakit dengan penyakit apa, ataupun ada hubung kait dengan kena pangkai pohon tadi duk sakit lagi ke? Jadi dia bernazar, kalau dia disembuhkan oleh Allah, dia akan haramkan ke atas dirinya memakan dan meminum dua benda yang dia paling suka makan dan minum. Apa dia? Pertama, dia suka makan ialah daging unta bahagian pangkal paha. Jadi kalau aku sembuh, aku haramkan diri aku makan benda tu. Yang kedua ialah minuman susu unta. Kalau aku sembuh pun aku haramkan. Jadi dia haramkan atas diri dia. Dia tak haramkan pada anak-anak dia Bani Israel. Dia haramkan atas dia. Ni sebelum munculnya Taurat. Taurat zaman Nabi Musa. Tiba-tiba anak cucu cicit dia nak ambil juga benda tu seolah-olah macam jadi peraturan dan syariat. Bila Nabi Yaqub wafat, geng mereka pun, kami tak makan daging unta. Kami tak minum air susu. Padahal halal bagi mereka. Sehingga turun Taurat tu. Sebab itulah Nabi suruh kul fa'tu bit Taurat. Kalau tak percaya, awak mari Taurat kamu yang sebenar, baca apa yang Tuhan sebut. Sebenarnya dalam Taurat tu Tuhan sebut kullut ta'am kana hillan li Bani Israel. Semua boleh makan. Tapi kamu yang sengaja reka-reka yang mengatakan benda tu haram atas kamu. Padahal Allah tak sebut pun, Taurat kata boleh makan semua. Jadi seolah-olah dia nak mengikut budaya warisan tu, dia anggap benda tu kena diikut, benda tu kena turut. Padahal benda tu diharamkan atas nenek moyang mereka yang namanya Israel ataupun Nabi Yaqub alaihi salam. Okey. Jadi kita pun boleh menisbahkan Israel kepada Yaqub, tapi tak perlu membawa kisah-kisah pelik macam mereka bawa. Cukup bawa nas Al-Quran, cukup bawa nas daripada hadis Nabi membenarkan Israel itu Yaqub. Tapi ingat, myth of origin ni ada serampang dua mata. Selain daripada mereka nak create reason, cipta alasan perubahan nama Israel, perubahan nama Yaqub kepada Israel, sebenarnya mereka itu amat-amat bersifat resis. Kenapa resis? Kerana mereka nak menyucikan susur galur keturunan mereka terpisah dengan susur galur yang sebelah lagi. Mereka nak anggap mereka ni mulia. Israel ni sebagai bangsa pilihan Tuhan. Perjanjian Tuhan hanya dengan Bani Israel. Kemenangan hanya kepada Bani Israel. Sifat resis dia ni nak menyucikan grup mereka dengan sebelah lagi. Siapa dia? Bani Ismail. Maksudnya dia buat cerita ni, dia create cerita ni nak menghadkan, nak limitationkan bahawa hak kenabian dan hak wahyu hanya berhak datang melalui Bani Israel saja. Kalau mari Nabi pun belah Israel. Kalau turun wahyu pun belah Israel. Dan sepanjang sejarah memang tu yang berlaku pun. Kalau kita tengok kitab, 3/4 kitab yang wajib kita beriman dan percaya memang untuk mereka. Taurat Nabi Musa, Bani Israel. Zabur Nabi Daud, Bani Israel. Injil Nabi Isa, Bani Israel. Hak last baru Quran lil alamin. Nabi-nabi sebelum ni semua banyak Bani Israel. Lepas Nabi Ismail baru mari Nabi Muhammad. Sebenarnya dia nak pisah dah kata. Sifat resis dia. Jadi bila dia pisah, lepas pada ni mari Nabi Muhammad pun dia ada alasan untuk tidak beriman. Kerana dah limit dah. Wahyu apa pun
kitab apa pun, Nabi apa pun, mari hak belah Bani Israel je, tak mari belah lain. Dia nak nafi dah. Awal-awal lagi. Itu perangkap. Yang kedua, penisbahan Israel ni biasanya dari sudut geopolitik lah. Selepas zaman Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, Nabi Daud. Dulu ada Nabi Daud kan. Raja pertama Yahudi dalam sejarah raja apa? Hak mereka memakai status raja. Zaman siapa? Selepas zaman Nabi Yusha berjaya masuk tu kan. Habis zaman Nabi Yusha, zaman Khalid bin Yafuna. Lepas pada tu mereka tak didatangi Nabi. Jadi yang memerintah mereka adalah 12 hakim. Zaman 12 hakim. 12 hakim ni mereka akan melantik seorang hakim daripada setiap 12 Bani Israel tu lah. Bani Israel ada 12 kan. Rauben, Syamun, Levi, Yahuza, Izakar, Zebulun, Yusuf, Bunyamin, Jad, Ashir dan Naftali. Tu 12 asal anak Nabi Allah Yaqub. Jadi di kemudian hari, setiap daripada dua kabilah tu, masa ketiadaan Nabi dan Rasul, setiap kabilah perlu menyediakan seorang hakim bagi pihak mereka. Jadi seorang hakim, seorang hakim, seorang hakim. Jadi ada berapa hakim? 12 lah. Tu yang terkenal dalam sejarah. Hakim pertama Otniel, Ehud, Samgar, Gideon, Deborah, Tola, Yair, Yafta, Ebzan, Elon, Abdon, Simpson. Tu 12 hakim. Lepas zaman 12 hakim, barulah datang seorang Nabi. Nama dia Samuel. Samuel. Shin, Mim, Waw, Ya, Lam. Samuel. Kalau tak salah dia sebut Samuel lah. Samuel. Ni Nabi yang terakhir tersisa daripada keturunan Bani Lewi yang terjaga. Jadi zaman Nabi inilah Bani Israel diserang oleh Jalut. Jalut. Kan hujung surah Baqarah tu ada cerita Tolut lawan dengan Jalut tu. Jalut tu musuh bangsa Filistin. Jalut tu bangsa Filistin. Jadi tak peliklah kalau hari ni Israel tu masih menyimpan dendam terhadap bangsa Filistin. Jalut hak serang dia dulu. Padahal tak ada kena-mengena pun. Bukan bangsa tu bangsa Filistin lah. Jalut tu dulu jahat, tak ada agama mungkin. Tapi hari ni bangsa Filistin tu dah beragama Islam. Jadi tak logik lah kalau kita nak dendam atas nama bangsa terdahulu nak heret sampai ke sini. Kemudian dilantiklah Tolut. Tolut lah raja pertama yang dilantik. Kalau dalam istilah mereka, Tolut ni disebut Sul. S-A-U-L. Sul. Sul tu Tolut lah. Bukan Sul produser pengarah filem tu tak. Sul Tolut. Jadi bila Tolut meninggal, siapa naik? Menantu dia. Siapa menantu Tolut? Nabi Allah Daud alaihi salam. Jadi zaman Nabi Daud ni zaman permulaan the golden age, zaman keemasan bagi Bani Israel. Banyak wilayah dia masuk. Antaranya dia beli tanah dengan bangsa Jebus di Gunung Moria. Kemudian dia pergi ke lembah di selatan. Dia ada dapatkan air mata Gihon dan sebagainya. Lepas dia meninggal, mari pula Nabi Sulaiman, anak dia. Lagi perluasan empire tu luas. Akhirnya selepas Nabi Sulaiman wafat, dia meninggalkan pewarisan kepada anaknya tahta pemerintahan, iaitu Rehoboam. Arab sebut Rohbaam. Jadi bila lantik Rohbaam pengganti Nabi Sulaiman, 12 Bani Israel ni ada 10 puak, 10 kabilah yang tak mau menyokong, memberontak. Padahal tu yang ditunjukkan oleh Nabi Sulaiman untuk pemerintahan seterusnya, Rohbaam tu. Tapi 12 ni tak suka. Dia nak duduk di bawah pemerintahan seorang lagi, Yarbaam, atau disebut Jeroboam. Jadi senang je nak faham. Daripada 12 tadi, dua hak sokong yang sebenar tu ialah Yahuza dan Bunyamin. Tolak Yahuza dan Bunyamin, 10 lagi semua hak memberontak. Jadi hak memberontak tu duduk bahagian utara, disebut the Kingdom of Israel. Israel utara. Hak dua tu duduk di bawah, the Kingdom of Judah.
Judah tu bermasuk daripada kalimah Yahuda tadilah. Jadi dah ada dua pecah. Berlakulah perang saudara, pompang, kerajaan mulai melemah. Jadi tahun 722 sebelum Masihi, tengok jiran mereka di sebelah kanan ikut peta tu, di kawasan Syam tu, Syria hari ini adalah kerajaan yang besar, Assyrian Empire. Di bawah raja mereka pada waktu itu, Raja Salmanezar, mereka serang pada tahun 722 sebelum Masihi. Oh, hancur habis Israel Utara tu. Dia ada 3 kota. Satu nama Sakhim, satu Tirsyah, satu Samaria. Hancur habis. Yang ni lah 10 lost tribe of Israel. Maksudnya tak tahu pergi ke mana. Hak mati tu matilah, hak kena serang. Hak hidup tu terpencar ke mana, hilang. Jadi hak baki tinggal mana? Hak bawah tu, Judah Selatan. Bertahan 135 tahun kemudian. Dari 722, 587 ada riwayat 586 sebelum Masihi, Nebuchadnezzar. Ingat tadi, kembali pada asal. Kita kata zaman pembakaran Taurat tu. Di sini lah. Nebuchadnezzar daripada Chaldean Empire, Neo Babylon. Serang mereka. Hancurkan Haikal Sulaiman yang pertama. Jadi zaman Nabi Sulaiman, mengikut claiming mereka, Nabi Sulaiman buat Haikal Sulaiman, Solomon Temple. Jadi serangan Nebuchadnezzar yang pertama inilah yang menghancurkan bumi Jerusalem, bumi Baitul Maqdis sekali dengan Haikal Sulaiman. Jadi akhirnya mereka ada yang jadi tawanan, ada pi ke situ, pi ke sini. Tak berapa lama kemudian, sebelah tu. Kalau Babylon tu Iraq. Kalau hari ni sebelah Iraq ada apa? Iran, kerajaan Parsi. Siapa dia? Antara yang dianggap sebagai Zulkarnain, siapa dalam sejarah? Cyrus the Great. Cyrus the Great serang pula. Ni, bukan serang Bani Israel, serang orang hak serang Bani Israel. Cyrus the Great serang Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar pula kalah. Jadi Cyrus the Great orang yang berpawatakan baik dan adil. Dia pula suruh pelarian-pelarian Babylon ni balik semula, membangunkan kembali kota Jerusalem, kota Baitul Maqdis. Tapi dia bawah wilayah hegemoni kita panggil. Walaupun lepas lagu tu, tetapi Palestin pada masa tu, Judah pada masa tu terletak di bawah kerajaan Parsi. Di bawah seorang gubernur yang bernama Zerubbabel. Zerubbabel dah duk jaga. Sehingga 853 mereka membangunkan kembali Haikal yang musnah tu. Jadi bangun kembali Haikal tu. Bila pula rosak kali kedua? Nanti Maharaja Titus. Maharaja Titus hak zaman Nur pula. Hak zaman lepas Nabi Isa pula. Maharaja Titus serang, hak itulah kali kedua. Sebab tu yang akhir zaman ni kali ketiga. Niat mereka nak membangunkan kembali Haikal Sulaiman, The Solomon Temple. Solomon Temple ke ada something di tengah tu. Kalau perhati betul-betul, niat mereka nak membangunkan Solomon Temple ke ataupun Sol-Amon Temple. Jadi kita dikelirukan. Solomon Temple ke ada pun nak bangun atau Sol-Amon Temple. Tu perlu yang ketiga. Okey, nampaklah dia punya perjalanan. Okey, tu Israel. Kalau Yahudi, Yahudi hak bawah tadi itulah. Kerajaan Judah Selatan tu, situlah permulaan jadi Yahudi. Arab sebut Yahudi, Inggeris sebut Jews, Parsi sebut Ibrani, Yunani kuno sebut Yudaios, macam-macam. Asalnya kalimah Judah tadi. Judah jadi Yehudi. Tu kita panggil kognat. Tahu tak dalam istilah bahasa sastra kognat tu apa? Tahu nak dengar kognat? Kognat ni ialah satu bahasa yang mempunyai kemiripan dan kesamaan tapi merujuk kepada makna yang sama. Dia dekat-dekat kan? Contoh Yahudi, Jehudi, Yodaios, dekat-dekat. Nak faham lagi kalau bahasa Melayu, kita orang Melayu sebut makan, orang Jawa sebut mangan. Tu. Tapi hak ni kata makan, hak ni kata mangan, tapi nak merujuk pada perbuatan apa? Dua-dua makan. Tu dia panggil kognat.
Bahasa yang CP-CP nak dekat tapi berbeza lah sikit. Tapi dia daripada benda, kalau kata ni makan, ni berak. Kami orang Jawa berak tu makan, tu lain lah. Nah, makan, mangan, tu bentuk kognak. Oh, jarang saya nak sebut kognak ni. Tapi dah tersebut tu, nak suruh tuan-tuan faham, itulah makna dia. Perkataan tadi, jus, Yahudi dekat-dekat kan. Yodaios, dia daripada tukar-tukar huruf sikit. Tu dipanggil kognak dalam istilah penulisan dan sastra. Oh, penat lah saya ni. Boleh berhenti, kita sambung lagi. Kita sambung malam esok, kita cerita kitab-kitab utama. Bukan setakat Taurat saja, nanti ada Tanakh. Nanti ada Nevi'in, Aharoni, macam-macam lah. Satu, kita sebut kitab yang dipegang dan dipercayai. Kita cerita sikit perayaan-perayaan penting, perayaan-perayaan suci. Kita cerita sikit sejarah-sejarah yang lain. Bagaimana konteks kehidupan dan culture, kebudayaan orang-orang Yahudi. Dan kita sebutlah beberapa kisah yang masih tertinggal. Kita nak sambung selepas daripada zaman Nabi-Nabi ni. Nak sampai Nabi Isa tu, masih lagi dia punya panjang cerita dia. Mari Yunani, Greek, mari zaman Seleucid, mari pula Antiochus Epiphanes, pemberontakan Maccabee, mari pula dinasti Hasmonean. Panjang lagi. Perang Kitos, panjang lagi nak sampai kepada Nabi Isa tu. Nanti insya-Allah kalau berkesempatan kita akan sambung. Kalau tidak pun kita cerita macam malam ni sikit-sikit secara ringkas, nak suruh tuan faham sejarah alur perjalanan yang kita nak belajar Yahudi ni. Jadi saya ucapkan semoga tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa nak kata banyak faham pada tak faham, tak tahulah. Banyak nganga ke banyak faham malam ni, itu terserah atas penerimaan tuan-tuan. Jadi begitulah cara hakikatnya pun saya guru, saya tahu tuan-tuan. Kita guru, walaupun masuk kelas masa yang sama. Murid 30 orang tu 30 minit kita belajar. Masa yang sama, tajuk yang sama, topik yang sama, pengajaran yang sama, konteks pembelajaran yang sama. Tapi murid tetap ada yang dapat penuh, ada yang sederhana penuh, ada yang nganga tak tahu apa. Samalah konteks di mana-mana pun. Bukan kata, oi, masa sama, masjid ni juga 2 jam juga, mesti semua dapat. No tuan-tuan. Penerimaan bergantung kepada tumpuan dan minat tuan-tuan. Sebab ada orang fikir tu, nasi kandak dah, ada orang fikir nasi ayam dah, nasi apa dah, dia tak masuk apa dah. Jadi saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil quluba qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. فوسق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل توكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله